Kalau marketing semua orang tahulah, marketing ni contohnya ASK. ASK kata dia buat kopi paling sedap. SK pun cakap kat dia, kopi aku paling sedap. Itu marketing. Okey, itu marketing. Business tu yang bagi tahu dia apa. Tapi bila brand tu dah kuat, bukan ASK yang kata kopi dia sedap. Ali cakap kopi ASK sedap. Amir cakap kopi ASK sedap. Ridwan cakap kopi ASK sedap. So itu maksud bila kita ada brand, orang lain yang cakap tentang brand kita. Oh, brand ni dia macam dia create impression lah. Dia ialah persepsi orang. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Express Talk kali ni. So, hari ni topik dia topik yang aku suka. Memang aku excited untuk berkongsi. It's about branding. Okay. So, hari ni kita bersama dengan orang yang sesuai lah untuk cakap pasal brand. He's a brand strategist and dia juga ada agency yang buat brand and dia famous dekat TikTok. Berkongsi ilmu tentang brand. Guys, Hadi Fahmi. Terima kasih. Hadi Fahmi, terima kasih sudi datang. Terima kasih sudi datang meluangkan masa untuk program kami yang kecil ni. Okay, Hadi, boleh share background sikit, intro pasal Hadi? Saya kira cuba positionkan diri sebagai brand strategist lah. Sebab bila saya mula belajar pasal brand strategi, dia kata antara benda yang paling penting ialah positioning. So dulu kalau kata dalam 10 tahun, 12 tahun lepas, saya fokus kepada marketing. Okay. So sama ada saya buat bisnes sendiri, ataupun saya bekerja dengan orang, ataupun saya buat freelance. Fokus kepada marketing. So bila at some point waktu PKP lebih kurang macam tu, saya nak carikan kelainan. Asyik cakap pasal marketing, semua orang pun cakap pasal marketing. So apa lagi yang saya boleh cakap? Akhirnya saya jumpa brand strategi. Daripada situ saya mula belajar tentang brand strategi, baca buku. Jumpa tu macam jumpa satu brand tu ke ataupun jumpa someone ke yang kalau orang design mesti kenal Chris Do. Chris Do, alamak. Tak kenal. Tapi tak apa, Hadi boleh kongsikan. Apa tu Chris Do? So dia ni famous lah dekat YouTube. So dia banyak mengajar konten tentang, biasanya designer suka dengar konten dia. Orang-orang dalam kreatif suka dengar dia punya konten. So ada at some point dia punya konten tu dia cakap pasal brand strategi. Okay. So benda tu timbulkan minat Tapi dia designer. Dia asalnya ialah designer dan dia ada creative agency yang fokus kepada design and branding. So daripada dia tu kita pun mula kenal tentang brand strategi. So dia dah sebutlah nama-nama brand strategist ni, dia ada keluarkan buku. So kita pun mula baca. Waktu tu aku kerja sebagai di beberapa company, ada tukar-tukar company, pernah jadi content creator, pernah jadi lead team marketing on brand and marketing. And 10 tahun lepas lagi, 7 tahun lepas ada buat business e-commerce, jual produk medical. So perjalanan tu daripada buat business, kerja dengan orang, lead team marketing, kita rasa susah nak buat marketing. Kita rasa susah nak buat business. Dia macam tak ada direction dia. Tak ada direction. So bila kita jumpa brand strategi, senang sikit nak buat marketing. Dia macam nampak rangka dia ke mana. Dia ada foundation. Kita tahu direction kita nak pergi mana, kita tahu nak cakap apa dalam marketing, bukan setakat kita punya USP produk kita macam ni. Okay, so kita dah cakap tadi pasal brand dengan marketing. Apa beza brand dengan marketing ni sebenarnya? Ada beza tak? Ada. Kalau marketing semua orang tahulah, marketing ni contohnya ASK. ASK kata dia buat kopi paling sedap. SK pun cakap kat dia, kopi aku paling sedap. Itu marketing. Okey, itu marketing. Business tu yang bagi tahu dia apa. Tapi bila brand tu dah kuat, bukan ASK yang kata kopi dia sedap. Ali cakap kopi ASK sedap. Amir cakap kopi ASK sedap. Ridwan cakap kopi ASK sedap. So itu maksud bila kita ada brand, orang lain yang cakap tentang brand kita. Oh, brand ni dia macam dia create impression lah. Dia ialah persepsi orang terhadap bisnes ke, organisasi ke, ataupun maybe orang tu buat personal branding. Dia ialah persepsi yang berada dalam kepala otak orang.
So itu sebenarnya. Okey, sikit baru masuk pasal brand tu. Sebab kebanyakan stigma orang kita ni asal brand je dia orang akan fikir logo. Kan? Dia stop kat situ. Tapi sebenarnya brand ni it's beyond that kan. Lebih daripada logo. Lebih daripada logo tu. So apa lagi brand ni? Apa lagi brand? So biasanya orang faham brand ni ialah logo. Brand ni ialah apa yang kita buat design kat sini. Ini brand kita, ini chop kita lah. Kan? Tapi apa maksud? Apa maksud di sebalik design ni? Kalau kita cakap pasal marketing, kita buat design lawa-lawa, kita bagi tahu design kita lawa. Tapi kalau brand tu ialah satu proses yang lama sampai pada satu tahap. Macam aku cakap tadi, orang lain yang bagi tahu tentang kita punya brand sebab dia dah build perception orang terhadap brand tu. Sama ada perception dia ialah brand ni kopi dia paling sedap. Brand ni bukan setakat kopi tapi experience dia best. Macam Starbucks. Orang pergi sebab nak dapat dia punya experience. Brand ni dia buat burger paling cepat. So kalau orang pergi dekat brand tu, orang tahu, okey, dia ni burger cepat. Kalau pergi kat dia ni sebab dia bukan in a way direct produk tu jugalah kan. Betul. Let's say satu company tu, brand tu dia jual pelbagai produk, tapi core dia orang pergi sebab brand tu dia ada satu reason. Sebab ada benda lain pula tiba-tiba. Ada benda lain pula yang lebih lagi daripada produk, daripada harga. Ada extra. So dia macam in a way dia macam cerita jugalah kan. Cerita di sebalik company tu, di sebalik brand tu kan. Boleh jadi juga. Sebabkan cerita. Okey. Oh, itu brand okey, so far brand dekat Malaysia ni kan. Macam ni orang macam kat luar sana ada banyak marketing sifu kan. Jarang kita jumpa orang yang menekankan brand ni. So kita jumpa Adi menekankan brand ni kan. So marketing dan brand, dia siapa lagi penting? Dia kalau ikutkan kalau kita buat bisnes, dia macam chicken or egg lah. Siapa yang dulu? Kalau nak start company tu, marketing ke brand dulu? Mungkin dia bergantung juga pada situasi lah. Mungkin ada orang buat bisnes tu, kalau dia tak jual hari ni, dia tak boleh makan hari ni. So bagi dia yang paling penting ialah sales lah. Dia jual hari ni, dia kena dapatkan duit hari ni juga. Tapi kalau bisnes tu dah makin sustainable, dia dah makin boleh jual banyak dan dia ada extra duit, ada lebihan revenue ke apa. Let's say kata, kalau lah daripada day one, dia dah mula usahakan dari segi branding. Dan daripada brand dia tu, orang kenal. So hari ni dia buat marketing, orang ni beli. Tapi kalau esok dia stop buat marketing, orang tak tahu dia kat mana, ataupun orang tak ingat dia. So dia terpaksa setiap hari kena buat marketing yang baru, ataupun dia kena cari customer yang baru. Tapi kalau since day one dia dah buat branding, melekat dalam kepala orang, dia ni jual nasi lemak yang nasi dia warna orange. So brand dia tu melekat, nasi lemak warna orange. Mungkin hari kelima dia jual, dia tak perlu buat marketing pun, orang still datang, mana nasi lemak warna orange tu? Nasi lemak orange kan. So, orang ingat brand. Orang orang tahu siapa lah macam tu. So mana kata dia bergantung juga, kalau orang tu memang perlukan duit setiap hari, dia fokus sahaja pada marketing untuk dia buat duit dulu. Nanti baru dia invest on branding, seperti yang kita faham, branding, buat logo, buat design apa semua. Tapi kalau lebih dalam lagi daripada tu ialah contoh kalau nasi lemak, nasi tu warna orange tadi tu, dia ada cerita dia sebab kenapa nasi dia warna orange. Dan bila orang tahu kenapa nasi lemak dia warna orange, orang nak support mungkin sebab belakang tu ada kita panggil purpose. Purpose yang kuat contohnya. So orang nak support. So dia ada purpose dia. Dia bukan sekadar mereka cerita juga kan. Dia macam purpose. Apa yang benda yang dia cuba fight kan, apa yang dia cuba sampaikan, and bila audience dengar tu macam I'm not buying this product just because dia sedap, but also because of the story behind dia punya purpose dia tu. Purpose ataupun dia ada vision. Dia nak buat nasi lemak warna orange ni, nanti dia nak satu hari nanti semua nasi lemak kat Malaysia ni warna orange. Contohlah, dia ada visi dia. So orang yang nampak tu, orang nampak dia ada vision yang besar. Berbanding dengan kedai lain yang hanya jual nasi lemak setakat nak jual dapat profit.
orang tak rasa benda tu dalam jiwa dia orang, tak rasa nak support, tak rasa nak beli lagi. Tapi kalau ada extra edge tu, purpose atau ada vision yang kuat atau mission dia tu, dia buat something yang different daripada orang lain, benda tu akan melekat dalam kepala orang untuk orang beli lagi dan beli lagi dan beli lagi. Sebab objektif kita buat brand ialah kita nak orang beli produk kita berkali-kali pada harga yang lebih tinggi. Itu tujuan buat brand. Okey, tu pun saya sendiri pun baru belajar lah ni kan. Untuk kasih senang orang faham lagi kan, boleh bagi satu contoh tak? Contoh brand luar pun tak apa. Apa yang dia orang berjaya buat sampai harga dia dah naik, orang still nak beli? Nak bagi contoh mudah ke contoh susah? Contoh mudah lah, mudah untuk kita. Kalau contoh mudah, paling mudah biasa kita selalu petik kalau brand ni Apple lah. Sebab Apple ni kiranya number one in terms of dia punya nilai brand sahaja. Bukan daripada revenue dia, tapi nilai brand sahaja. Brand Apple tu, dia ada nilai. Saya rasa dah sampai 1 trilion US dollar nilai brand dia saja. Nilai brand dia saja. Nilai brand maknanya kalau macam company owner tu dia nak jual company dia tu tak perlu jual kilang ke, tak perlu jual office, jual brand saja. Jual brand saja. Brand. Oh, ada nilai yang tinggi. Oh, so sebenarnya korang bukan, kalau korang dah create a company korang kena ada brand. Sebab not just korang jual ekosistem korang punya business tu, brand tu pun harga dia asing lah kan? Harga asing lah, betul. So okay, menarik. Okay, tadi cakap pasal tak terangkan lagi tadi. Tak bagi? Okay, so kalau Apple tu, apa soalan tadi? Contoh brand yang dia dah develop sampai dia punya value dia tu, maknanya harga dah makin naik pun orang still continue beli. Sebab macam brand macam Apple, satu kelebihan brand Apple ni ialah dia buat berbeza daripada kalau waktu dia compete dulu Microsoft. Dan Microsoft dia ada banyak dia punya partners dia. Contohnya HP, contohnya Compaq, Dell, Asus, semua pakai Microsoft Office contohnya lah, Windows. Tapi kalau Apple, dia start daripada hardware kepada software, dia buat sendiri. So dia dah differentiate daripada kompetitor dia. Antara kepentingan bila kita buat brand, kita kena differentiate daripada kompetitor. So Apple dia ada kekuatan dari segi dia tu berbeza daripada Microsoft. Itu satu. So dia ada OS dia sendiri. Jadi bila berbeza, apa yang Microsoft offer, apa yang Apple offer tak boleh dapat dekat Microsoft. Sebab tu orang ada preference yang berbeza. Aku nak pilih brand ni lah sebab brand ni ada ni. Aku tak boleh jumpa dekat brand Microsoft contohnya. So orang pilih Apple. Jadi bila orang dah pilih Apple, dia dah mula ada value-value lain yang Apple bagi. Contohnya simplicity dari segi dia punya produk. Sebab Apple dia tak fokus kepada spec. Microsoft ataupun PC dia fokus kepada prosesor laju mana. Tapi Apple dia cakap pasal mudahnya nak gunakan MacBook, mudahnya nak dengar. Kalau dulu iPod. Kalau iPod dulu dia kata dalam satu iPod ni ada 5,000 lagu. Kalau company lain mungkin dia cakap dia punya MP3 player ni ada 10 GB memori. Tapi Apple dia ambil approach yang berbeza. Cara penyampaian dia tu, pun bila kita as audience macam ya, kalau sebut gigabyte tu belum tentu kita tahu berapa lagu kan. Ini dia memudahkan kita, so tahu lah. Okey, lagi alamak. Tak ada idea. tapi kira Apple ni one of the brand yang paling senang untuk kita tengok as reference lah, macam mana dia evolve kan. Sebab awal-awal yalah, tengok macam sekarang harga sebiji iPhone yang latest tu compare dengan ada kompetitor, harga dia sangat jauh. However, still ramai orang beli. Kan? So itu adalah power of brand lah kan. Lagi satu saya nak tambah, kenapa Apple tadi, dia juga bawa message siapa yang pakai Apple ialah orang yang kreatif. So orang yang rasa diri dia kreatif, dia rasa dia nak pilih Apple berbanding Microsoft. So business yang nak bina brand, dia kena define siapa yang pakai dia punya produk. Dia kena define orang tu kreatif ke, orang tu
orang tu fun ke, orang tu jenis yang adventurous ke. So kalau orang yang rasa diri dia kreatif, dia akan lebih terpanggil untuk gunakan produk tu sampai dia jatuh cinta dan dia sukalah brand tu. Dia loyal pada brand. So kepada mereka yang baru nak mulakan bisnes tu, so awal-awal tu memang kena tahu target audience dululah kan. Macam Apple, dia orang clear. Dia orang tahu siapa target market dia orang, how dia nak create dia orang punya fans boleh panggil fans Boleh. Fans dia, so that's why dia orang punya brand terhasil lah and berjaya. So okay, mungkin itu round 1 conversation kita. Kita berehat sekejap. Banyak lagi benda kita nak tanya Adi pasal branding. Kita sambung lagi. Okay, soalan seterusnya. Ini macam Malaysia punya trend sikit kot. Macam kita tengok dekat company-company luar negara lah rasa. Dia orang punya branding kan, dia orang fokus betul-betul kat corporate brand identity apa semua kan. Tapi kat Malaysia, ini mungkin saya yang nampak from side branding, mungkin Adi boleh advice. Kat Malaysia, macam sifu-sifu marketing kot atau tak tahu siapa, tapi kita banyak menekankan personal branding kan. Kita banyak menekankan founder tu, menjual muka founder tu dekat billboard, boleh nampak muka-muka founder semua kan. So apa yang best and tak best kalau personal branding compare to corporate branding boleh panggil corporate branding Boleh. kan. So apa pendapat Adi tentang trend macam kat Malaysia ni menekankan personal branding founder tu? Dia asal bila kita nak brandkan satu bisnes atau brandkan produk atau brandkan organisasi, cara kita brandkan sesuatu atau buat corporate branding ni, end game dia macam end game lah. Kita nak cuba memanusiakan brand tu supaya dia ada karakter. Brand tu ada karakter. Kita tak naklah buat brand yang tak ada karakter. So dia tak dekat dengan orang. Orang tak rasa related dengan brand tu. Orang tak rasa dia boleh contohnya berborak dengan brand tu. So bila kita buat brand, kita nak cuba memanusiakan brand tu. Create karakter lah. Create karakter kat brand tu. So bila buat personal branding, dia straightforward. Dia dah memang manusia. So karakter tu dah ada. Sebab manusia secara biologinya, naturalnya tertarik dengan manusia juga. Kan? Senang untuk tertarik melalui karakter, cara senyuman, cara dia bercakap, apa semua. So personal branding ni ialah satu shortcut untuk memfamouskan lah. Sama ada kita nak famous diri sendiri kita saja ke, ataupun kita ada brand atau bisnes kita kat belakang tu. So dia tak salah kan? Dia tak salah. Kita boleh ambil macam Steve Jobs. Personal branding dia sangat kuat dan dia tarik brand Apple tu bersama dia. Elon Musk. Dia gunakan personal branding dia untuk mempopularkan lagi Tesla. Khairul Aming. Dia buat konten 5 tahun. Dan lepas dia boom, dia buat sambal nyet. Orang support sambal nyet. Hasil daripada dia buat personal branding dia. Khairul Aming. So buat personal branding tak salah. Sebab dia ialah antara shortcut yang paling efisien untuk kita popularkan brand bawah founder tu. Cuma problemnya ialah bila founder tu dia tak strategikan betul-betul dia punya personal branding dengan brand corporate dia. So dia jadi cacah marbah. Satu dia tak jive, satu lagi dia tak kisah dia buat apa pun pasal dia punya personal branding asalkan dia viral, asalkan dia famous. Okay. Tapi bahaya bila dia buat personal branding, benda tu tak connected dengan produk yang dia jual. Mesti dia kena buat personal branding yang portray dia punya expertise. Okay. Elon Musk, orang nampak dia orang yang tech dia terror lah. Dia boleh manage business yang startup yang power. Tapi kalau kita buat personal branding, kita buat content just for entertainment, buat kelakar, buat asalkan viral, sepatutnya dia macam tak bagi value pun kepada dia punya brand belakang tu. Dia macam tak ada niche dia. Dia tak ada terlalu niche dia, general expertise tak ada. So boleh jadi orang beli sebab dia viral waktu tu. Dia akan jadi problem bila dia dah mula tak ada idea nak buat konten apa. Dia dah tak ada idea dia nak bawa direction personal branding dia apa lagi. Dan orang tak melekat pun pada brand dia sebab orang beli waktu dulu tu hanya sebab dia viral dulu-dulu. So dia buat personal branding yang huha-huha, yang viral, yang kelakar, yang tak benda yang pelik-pelik apa semua.
orang beli waktu tu sebab viral, tapi brand, dia punya corporate brand tu dia tak bina. Sepatutnya orang buat personal branding, at the same time corporate branding yang dia buat, bisnes dia tu kena ada brand yang kuat juga. Sama-sama tarik. Okey. Sama-sama tarik. Sama-sama naik. Sama-sama naik. Okey, macam tadi Adi cakap kan, nak create brand ni macam nak memanusiakan, nak create karakter kepada company itulah. Okey, soalan ni back to pada personal branding orang tu. Let's say company ni dia, macam mana saya nak susun ayat ni? Okey, founder ni dia jual company dia jual bisnes dia menggunakan personal branding dia. So maknanya dia kena fix dengan satu set of character ke? Contohnya macam okey, dia ni macam Steve Jobs kan. Steve Jobs tu kita nampak karakter ni kan. What if kalau macam 3-4 bulan dia tiba-tiba nak tukar mood dia lain pula? Adakah itu akan efek kepada company dia, personal branding dia? Yang terbaik ialah personal branding tu dia buat memang autentik lah. Itu memang diri dia. Tapi ada juga orang buat personal branding dia bawa karakter yang tertentu. Ada juga orang yang macam ada tu juga kan? Macam kalau yang famous. Sebab ada saya jumpa depan-depan lain. Dalam TV on screen dia lain. Betul. Kan? So maknanya dia orang setkan bila on screen, bila diri dia as, okey, bagi contoh senang lah ni, Uncle Roger. Nak sebut tu lah, Uncle Roger. Uncle Roger kan. Uncle Roger. Sebab dia kalau program lain ke, dia lain karakter dia. Tapi bila on screen dia dengan baju oranye dia tu, kan, dengan cara percakapan dia. So maknanya dia kena macam tu lah kan bila dia nak carry. Betul. Mana-mana cara pun boleh, sama ada dia be dia punya true self ataupun dia bawa karakter yang dia dah strategikan dia nak bawa karakter macam ni, macam Uncle Roger. So mana kata yang penting ialah kena sentiasa on brand. Sebab bila kita nak buat brand, kita kena konsisten. Kan dia game yang lama. Yes. So dia kena konsisten. Kalau bulan ni kita buat karakter macam ni, tahun depan kita buat karakter lain, orang kan tak kenal. Kau ni bawa karakter apa sebenarnya? Yang penting ialah konsisten. Kalau dia dah decide dia nak bawa karakter ni, macam Uncle Roger, dia kena konsisten. Bila Uncle Roger berubah je, brand Uncle Roger akan tercemar. Betul sebab orang nak tengok dia untuk karakter dia yang uncle punya karakter tu. Suddenly tiba-tiba dia next year dia tukar brother, lain lah pula kan. Okey, kita cakap juga pasal viral tadi kan. Viral, is it part of brand strategy atau dia jatuh under marketing? Viral macam Adi as brand strategist kan, macam you create a brand, you create a strategy for a brand kan. So viral ni dia masuk under marketing ke? Dia masuk under brand ke? Bagi saya viral ni ialah result daripada kita buat marketing lah. Kita buat marketing dan kita viral. Maknanya itu result lah. Marketing kita maknanya berapa ramai orang nampak. Kalau ramai maknanya viral lah. Itu result daripada marketing yang kita buat. So mana kata yang penting ialah bila kita buat brand, kita still kena buat marketing. Tak boleh kata kita buat brand, settle lah. Kita still kena mewar-warkan brand kita ni apa. Barulah orang mula take notice. Kan? So viral tu tak salah. Yang penting ialah kita kekal on brand lah. Kita viral tu kita bawa brand kita. Maknanya viral tu dengan karakter brand DNA kita. Betul, tu kan. Betul. Okey. Menarik. So maknanya apa yang soalan dia tadi tu, macam mana nak tengok result good branding tu? Dari mana kita nak tengok indikator branding tu bagus? Macam as a brand strategist kan. Macam kalau macam marketing, sales lah. Kalau brand, adakah dia punya ni result dia nak tengok berhasil ke tak tu daripada sales ataupun macam mana? Ini daripada buku yang saya baca lah, dia memang mengajar tentang brand strategy. Dia kata kalau ikutkan data, kalau kita bezakan antara brand A dengan brand B, kebiasaannya market leader dia punya sales double daripada brand pilihan kedua. Brand sales dia, revenue business untuk brand number 1 ni selalunya double daripada brand nombor 2. Ini dalam satu company, dua company berbeza lah. Dua company yang berbeza dalam market kategori yang sama. Kalau dia jual ubat gigi, ubat gigi A, ubat gigi B. Kalau dia market leader, brand dia paling kuat, selalunya dia double sales daripada brand nombor 2. Brand nombor 2 selalunya dia double sales dia daripada brand nombor 3.
Brand nombor 3 selalunya sales dia double dari brand nombor 4 dan seterusnya. So maknanya kata kalau kita baru nak masuk dalam market kategori tu, dah tengok ada banyak kompetitor, kita dah tahu brand A ni dia paling kuat lah. Brand B kita tahu, brand C kita dah tahu, nombor 3. Sama ada kita nak masuk juga ataupun kita betul-betul kita cari market kategori lain ataupun kita masuk juga tapi kita differentiate betul-betul daripada brand-brand yang dah ada ni. Sebab nak compete dari segi brand tu memang dia akan reflect pada sales juga. Sebab kan tujuan kita buat brand ni ialah supaya orang continuously beli lagi berkali-kali pada harga yang lebih tinggi. So sepatutnya revenue ni lagi kuat lah. Cuma dia reflect bukan hari ni kita buat marketing, bulan depan kita dah boleh kata brand kita kuat. Tak semestinya. Kita kena tengok long game lah. Long game lah, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun dan seterusnya. Okay, menarik. Okay, Adi brand strategist kan. Macam contoh Adi dapat klien. Macam mana nak create strategi tu? What's your effect and penyebab yang okay, brand dia ni kena buat macam ni, brand dia ni macam ni. Maknanya apa yang membuatkan Okay, ni share sikit lah macam mana kita conduct kita punya brand strategy session. First kali kita akan datang, kita akan dengar cerita founder tu. Apa kisahnya brand dia ni, kenapa dia buat bisnes ni, latar belakang dia apa semua. Cerita dia lah. Lepas tu kita tanya dia. Ini kita panggil brand essence. Parti kepada brand tu. Brand apa tadi? Brand essence ataupun brand DNA. Essence. Okay. DNA brand tu. Kita tanya dia, apa purpose you buat brand ni, bisnes ni? Your big why. Simon Sinek kata your big why. Kena tahu. Lepas tu apa vision you buat dengan brand ni? Lepas tu apa mission you bila dah buat brand ni? Lepas tu apa you punya values? Yang you fokus dan membezakan you punya brand dengan brand lain. So benda ni brand essence ni kami akan check, tengok. Balik kita akan buat competitors analysis. Okay. Dalam market kategori dia. Kena tengok kompetitor. Kalau tak tengok, kita tak tahu kekuatan kita tak tahu kekuatan kompetitor, kita tak tahu kelemahan siapa-siapa, susah untuk kita compete. Sebab zaman sekarang tak sama macam zaman dulu. Zaman dulu dia hanya compete, siapa ada kilang dulu dia menang lah bisnes dia. Okay. Sekarang kilang dah makin banyak. Compete harga, compete quality produk, apa semua dah tak relevan. Semua orang boleh keluarkan produk yang lebih kurang sama pada harga yang kompetitif, lebih kurang sama. Kalau tak, game dia hanyalah buang harga. Tapi next level ialah kena ada brand essence yang kuat ni. Untuk lepas tu kita akan tengok kompetitor tadi tu, kompetitor main game macam mana, kita buat berbeza. Saya bagi contoh yang mudah. Kalau dalam market ubat gigi, terus bayang brand apa? Colgate. Colgate. 10 orang tanya, 10 orang jawab Colgate. Colgate. Okay. So kita baru nak keluarkan brand ubat gigi ni. Kan dah ada banyak lagi Dali lah apa semua kan, Oral-B apa semua. Kita nak masuk, kita brand baru. Tiba-tiba kita nak main game macam Colgate. Agak-agak boleh menang tak? Boleh tapau Colgate tak? Kalau baru nak start nak lawan Colgate, tak kan. So dari situ lah brand strategi main peranan. So kita kena bezakan diri kita. Kita buat macam kalau gigi sensitif, ingat brand apa? Sensodyne. Okay. Dia punya positioning. Kita nak positionkan brand kita ni orang ingat sebagai apa? Kan brand tu ialah perception orang terhadap satu brand. Kalau Sensodyne buat untuk gigi sensitif, Colgate pun buat untuk gigi sensitif juga. Tapi orang tak cari Colgate sebab gigi dia sensitif, dia cari Sensodyne. Betul. Sebenarnya Colgate ada juga untuk ada gigi juga sensitif kan. Tapi Colgate ni banyak orang pergi sebab nak gigi putih. Colgate dah tapau general punya market. Kalau dah ada brand yang tapau general punya market, kita kena cari niche market yang lebih kecil dan dapatkan positioning untuk market tu. Okay. Tadi tanya Adi kan, kalau Adi jumpa customer, jumpa klien akan cakap why apa semua tu kan. Adi pernah tak encounter dengan klien, bila tanya dia, jawapan dia nak sales je. Macam mana Adi? Selalunya Basically soalan ni macam nak tahu jugalah. Adi mesti dah banyak jumpa klien kan. Maknanya penerimaan dekat Malaysia ni tentang branding. Adakah kita dah semakin meluas awareness pasal branding tu? Saya bersyukur sebab saya buat konten pasal brand. Klien yang nak collaborate dengan saya, nak bekerja dengan saya, dia orang faham sikit lah brand tu apa. So dia tahu buat bisnes ni kena ada
something more lah, bukan setakat buat duit. So bila kita jumpa klien, senang jugalah kerja kita. Cuma problem kat Malaysia ni masih banyak bisnes yang hanya fokus kepada sales dan marketing. Dia buat sales, dia buat duit. Lepas tu bila dia rasa bisnes tu dia dah buat banyak duit, dia dah tak tahu nak buat marketing macam mana, dah tak boleh grow lagi, dia stop, dia buat bisnes lain pula. Oh, macam tu lah kebanyakan. Tak cenggo punya bisnes. Asalkan buat duit, dah lah. Selalunya saya panggil tu hanya businessman. Kalau orang yang nak buat brand ni selalunya entrepreneur lah bagi saya. Dia nak bina something. So apa yang Hadi share tadi, korang businessman ke atau entrepreneur? So banyak lagi soalan kita nak tanya Hadi, tapi kita berehat sekejap, kita sambung kejap lagi. Alright guys, kita kembali dengan masih lagi topik pasal branding. So tadi dah cerita tanya soalan kan, korang dah decide ke korang nak jadi businessman ke entrepreneur? Yang tu korang kena fikir lah. So Adi, mesti dah banyak klien yang kau dah jumpa kan. So far kan dalam industri branding kan, apa challenge yang kau jumpa, yang kau rasa challenging lah dalam part ni? Yang challenging bila klien ni dia tak faham brand tu apa. So dia ingatkan kita datang ni dia macam marketing. So kalau buat ni next month sales naik lah. So the challenging part is brand ni satu proses yang panjang lah. Dia effort yang perlu konsisten. Maknanya kata bila kita datang tu dia nak mengharapkan sales terus memang tak dapat lah. So challenge kita ialah untuk educate client untuk faham brand tu apa, strategi apa untuk menguatkan brand ni berbeza daripada strategi marketing yang dia ada result yang boleh dapat cepat. Sebab marketing ada banyak cara kita boleh buat marketing kan. Sama ada berbayar ataupun organik ataupun guerrilla marketing, banyak cara kan, influencer ke apa kan. Tapi kalau sebut pasal brand ni lebih kepada kita nak layoutkan kita punya foundation. Brand kita tu apa? Supaya bila kita buat marketing, orang kenal brand kita, orang take notice brand kita, orang suka dengan brand kita. Kalau klien datang kat kita, faham benda tu, senang kita lah buat. Dan dia bila dia percaya, senang sikit kita nak kata kat dia, nak buat brand ni dia kena unik. So founder tu dia kena berani untuk be unik lah. Kalau dia sama dengan brand lain, macam mana kita nak marketing? Ya tu. Terpaksalah buat sales je. Promotion. So uniqueness and purpose tu kena berbeza lah daripada dia orang punya kompetitor kan, macam tu kan. Okay. So macam kalau klien yang dia menekankan sales je, jumpa dia nak sales je. Adi pernah tolak klien? Cara nak tolak dengan baik, dengan berhemah ialah kita jangan cakap kita tak nak buat projek dengan dia. Kita keluarkan quotation harga yang tinggi. Okay. So bila harga tinggi, sama ada dia tak reply kita. Bila dia tak reply, okeylah. Maknanya cara kita tolak tu melalui letakkan harga yang tinggi, yang melampau lah. So senang macam tu. Tapi kalau tiba-tiba dia okey, at least kita boleh charge dengan harga yang tinggi dan kita boleh put extra effort lah untuk educate dia lah kan, untuk jalankan projek tu dengan lebih efisien. Kadang-kadang bila agensi ni, problem kita bukan kita seorang buat kerja, kadang kita outsource, kita cari tenaga yang lain daripada luar, mungkin freelancer. Kita perlukan expertise tu, kita kena ada duit lah nak bayar. So bila kita ada bajet yang lebih besar, lagi banyak peluang untuk kita collab dengan banyak lagi orang-orang yang lebih hebat lah, profesional. So saya sebenarnya macam nak lagi faham servis yang Hadi provide kan. So introduction dia untuk klien berjumpa Hadi akan createkan brand strategy untuk dia. So brand strategy tu mungkin akan memakan masa setahun. Mungkin brand prosesnya 2 hingga 3 bulan untuk susunkan strategi. 2 hingga 3 bulan. Okey, dalam servis Hadi tu ada provide marketing sekali ke? Kita memang ada provide juga, tapi saya punya team kata kita fokus pada brand strategi. Kalau ada pun kita ambil beberapa lah yang maybe boleh cover kita punya at least monthly punya tu. Sebab kita bila buat brand ni, kita faham yang kita kena ada expertise kita. Macam saya sedang tadi lah, expertise dia ialah gigi sensitif. So kalau kita tak fokus kepada gigi sensitif tu, Dali lah yang dapat expertise gigi sensitif tadi. So kita kena faham kita punya fokus kat mana,
expertise kita kat mana kita nak position. Kalau kita tambah job lain, buat marketing juga apa semua, kita punya brand tu jadi cair. Orang tak ingat brand kita tu expert dekat mana. So team saya cakap fokus, dan saya sendiri pun yalah betul lah tu. Brand ni yang penting kita fokus dulu, sebab kita pun baru lagi. Kena fokus kepada certain area dulu. So it's quality over quantity juga. So really fokus dengan apa tu untuk dapatkan end result yang lagi berkualiti lah. Anyway, macam adik sekarang tengok macam kita businessman tu kan, businessman nak create produk business company dia tu, dia akan tengok kompetitor dia kan. Adik sendiri ada kompetitor tak sekarang? So first kali bila kita buat business dan brand, macam mana kita boleh create uniqueness dengan brand kita ialah bila kita tengok kompetitor dan kita setkan purpose kita tu lebih besar daripada buat duit. Bukan setakat nak buat duit. Sebab mana-mana business kalau dia buat business mesti kena ada profit. Kalau tak ada profit maknanya dia buat amal jariah. So tak payahlah buat business. Siapa yang buat business dia mesti ada cost dia, certain cost, mesti dia ada harga jualan yang lebih tinggi daripada cost dia. So dia dapat profit. So benda tu straightforward. Tapi macam mana nak bagi extra edge, kelebihan pada brand ialah dia kena ada purpose yang lebih besar. Sebab kita nak attract customer, consumer, public, nak bagi consumer suka pada kita punya brand. Dia kena ada purpose yang menjangkaui wang ringgit. Supaya bila orang tengok tu, orang boleh rasa pembawakan dia ni ada message dia, ada story dia, ada vision dia yang berbeza daripada brand lain. So bila orang nak beli certain brand kita ni, dia tahu bila dia beli brand ni dia dapat value yang lain berbanding dia beli brand kompetitor. So kena clear dengan kita punya purpose dan kita tahu kita nak bawa ke mana brand kita. Sebab at the end of the day kita nak attract kita punya tribe, kita punya gang. Gang pakai kasut Nike ke, gang pakai kasut Adidas. Sebab kita nak join. Sebab bisnes ni dah berbeza. Be part of the Betul. Bisnes brand sekarang sebenarnya dah berbeza daripada dulu. Sebab sekarang brand lebih kepada siapa yang shape brand tu dah bukan bisnes tu dah. Macam mana tu? Tapi customer yang shapekan bisnes tu. Dia dah terbalik dah. Sebab adanya social media, interaction dah makin dekat. So sangat penting untuk kita kenal kita nak customer ni group geng-geng mana untuk support kita punya brand. Cakap pasal brand kan, lagi satu lah. Sekarang saya nampak kan, politician pun sekarang banyak main brand sebenarnya kan. Kita tak nak sebut apa lah. Tapi macam age politician tu pun, diorang pun dah lama saya tak tahu. Tapi sekarang saya nampak, diorang macam ada brand-brand diorang sendiri kan. So, benda ni apply sangat sesuai dengan politician, correct? Betul. Sangat betul. Dan saya sangat menasihati je. Kalau politician kat Malaysia untuk buat personal branding yang ada strategi lah. Kalau tak, you are all over the place. You punya messaging, apa yang you bawa, orang tak ingat kita ni apa. Lain macam kat US, orang dah fokus kepada personal, nak strategikan dia punya branding as a politician. So sama juga politician Malaysia buat branding supaya orang ingat kita ni politician yang bawa message apa, nak bawa agenda apa. Bukan saja dari segi branding design, tapi message, nak bawa message apa. Apa yang dia percaya. Diorang lagi lah sebab diorang punya moto diorang tu lah yang dia. So sebenarnya politician ni memang diorang kuat lah main branding kan sebenarnya. Saya tiba-tiba bersembang ni, tiba-tiba teringat politician. Nak generasi politician yang generasi baru ni, diorang dah really in the branding game kan sebenarnya. Menarik. Di, ada masa lagi kan, saya nak tanya Adi dekat dalam Malaysia ni kan, ada tak brand yang Adi impress dengan dia orang punya performance? Bukan personal branding, tapi company. Ada tak? Brand Malaysia, ASK contohnya. Apa, nak dapat kopi free ke? Kalau macam F&B juga, cafe, saya suka pembawakan Nico Neko. Sebab dia unik. Dia cuba bawa something yang unik lah dari segi design. Kalau brand macam fashion, saya suka Kalakisha. Sebab dia punya brand essence tu kuat sebenarnya daripada founder dia. Saya ada tengok video tu. Dia betul-betul brand essence dia kuat lah. Sampai ke dia punya staff pun
macam mana treatment dekat staff dia pun dia still carry dia punya brand essence tu kan. Betul. So itulah contoh yang bagus yang boleh entrepreneur lain boleh applykan dalam business diorang kot kan. Okay, so ada lagi selain Kalakisha? Kalau brand yang otai macam Ramly. Oh, Ramly lagi. Ramly Burger, patty Ramly Ramly. Burger. Bukanlah nak kata cuma sebab dia old timer, dia maknanya dia berjaya positionkan Dia antara pioneer patty, street burger pioneer. kan. Sebab bila dia buat patty burger tu dia berjaya bawa satu culture baru iaitu burger gerai. Which is sebelum tu tak ada pun burger gerai. Tapi bila dia create produk yang create culture. So saya itu satu achievement yang besar lah untuk local brand. Tapi macam tadi sembang tadi kan. Macam ada setengah tu dia orang punya fan dia yang createkan brand itu kan. Macam Ramly Burger tu dia punya peminat dia tu kan yang curatekan. Bila kita buat brand ni, kita kena kenal pasti siapa yang akan jadi kita punya raving fan. Itu yang kita fokuskan. Orang ni yang akan support kita punya brand, orang ni yang akan bagi tahu ke orang lain tentang brand kita. So kalau kita betul-betul buat brand, strateginya ialah jangan target semua orang, general. Target kepada orang yang akan betul-betul gilalah akan support kita. So dia is very specific orang ni. Bila kita betul-betul kenal, baru kita boleh tahu macam nak bawa kita punya brand, pembawakan identiti brand kita. Pembawakan dia. Okey, menarik. Kalau boleh bagi contoh macam brand Harley Davidson. Dia sangat clear dengan siapa dia punya customer. Customer dia lah orang yang rebel. Yang kalau bawa motor dia tak kisah pasal orang lain. Yang penting dia pakai jaket kulit dia. Mungkin dia ada jambang, attitude dia. Dan bila bawa motor tangan dia kepak. Bawa lah motor tengah-tengah panas tu, tak kisah pasal orang lain. So itulah dia kenal customer dia tahu siapa. So dia buat brand dia tu sama juga macam tu. So orang akan attracted to brand Harley Davidson sebabkan personality Harley Davidson tu macam dia. So macam iyalah tu betul lah. Macam kalau kita tengok filem-filem ke apa, dia orang buat macam karakter orang ni daripada yang baik tiba-tiba nak jadi ganas, mesti dia akan pilih motor Harley Davidson tu kan untuk tukar karakter dia. So dari situ dia macam untuk orang-orang luar macam mana personally orang tu nak tukar karakter dia go for that brand. So itulah function brand tu kan. Dia untuk feed the soul lah. Feed the soul setiap orang. Kan? Company kita sebenarnya tak buat retreat lagi. Biasanya orang buat retreat untuk dia plan ahead kan. So incoming project pun kami kena settlekan dulu projek-projek dengan klien yang kita tengah ongoing lagi, settlekan. Paling-paling pun sebab saya banyak buat konten, nak improvekan lagi lah konten. Dan mungkin kita nak cuba pada platform yang berbeza selain daripada TikTok dengan Instagram, nak cuba longer form of content. Contoh mudah macam YouTube lah. Okay. So kami mendoakan supaya Adi punya projek berjalan lancar. Apa-apa kita orang support projek Adi and team. Itu sedikit sebanyak perkongsian kita dengan Adi tentang topik brand. So Adi, ada any advice kepada not just business owner kat luar sana, tapi kepada brand strategis dekat luar sana? Dia yang penting kena berani untuk jadi unik. Sebab kalau kita sama dengan orang lain, susah untuk brand kita ni orang ada preference pada brand kita. Kena berani, be different. Kalau tak berani, kita samalah dengan brand lain. So kena menonjol lah. Kena menonjol. Step up. Tapi nak menonjol tu bukan sekadar untuk jadi viral. Kan? Kita sendiri percaya benda tu. Okay. That's a clear, untuk dapatkan clear purpose lah kan. Macam kita sembang tadi, clear purpose. Okay, Adi, terima kasih banyak-banyak kerana sudi datang ke kita orang punya program ni. Any last kata-kata? Last satu ni. Kata support your account ke? Okay, sorry. First sekali, selamat maju jaya lah kepada projek-projek ASK sekarang dan mendatang. Terima kasih.
Saya Adi Pami. Kalau nak tahu lebih tentang brand strategi, branding, boleh follow saya dekat Instagram ataupun TikTok, search saja Adi Pami, ataupun boleh pergi ke website ni kalau yang betul-betul nak tahu lebih lanjut tentang brand strategi, boleh pergi ke hadipahmi.com. Pahmi P Penang, hadipahmi.com. So boleh tahu lanjut pada situ. Okay. Terima kasih. Alright. Itu harap video ni membantu korang, especially kepada business owner ataupun orang yang baru nak mulakan bisnes. Orang yang baru nak mulakan bisnes tu, macam mana nak create brand, boleh contact Adi Pahmi. Kita harap video kita orang hari ni cukup membantu korang. Harap kita berjumpa lagi. Guys, jangan lupa like, share dan subscribe. Kita berjumpa dalam episod seterusnya. Assalamualaikum.